أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tuan, puan-puan, muslimin muslimat sidang netizen rahmat Allah sekalian. Meneruskan kita tentang perbincangan surah Al-Fatihah, madmum as-surah ataupun mawdu'at ataupun muhtawayat surah Al-Fatihah, isi kandung pokok utamanya. Yang seterusnya ialah al-iltizam bis-siratal mustaqim ba'da ihtida'i ilaihi fadlin 'azimin min Allah Ta'ala yuwaffiqu ibadahu al-mukhlasin أو مخلصين إليه وللصراط المستقيم دلالة واسعة يشمل كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى وأنزله على أنبيائه ورسله من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dalam surah Al-Fatihah kita membaca satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim inilah yang dibincangkan oleh para ulama, bahawa kita perlu minta, kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjukkan mana satu yang dipanggil siratal mustaqim. Dan kita nak berpegang kepada perintah Allah fil Quranil Karim, kemudian di atas jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau disebutkan tentang salaful ummah, iaitu yang dipuji, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salafus salih, 300 tahun yang pertama. Dan tuan-tuan, 300 tahun pertama ni iaitu salafus salih, as-salihin, golongan yang dikira sebagai orang yang salih, orang yang mengikut junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun aku, kemudian selepasnya 100 tahun, yang selepasnya 100 tahun. Maknanya salafus salih ini adalah merupakan hudud az-zaman, iaitu tempoh masa, sempadan masa 300 tahun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat bahawa yang dirujuk di situ hanyalah orang-orang yang mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salaful ummah. Sebabnya dalam 300 tahun tu kita kata yang jahat ada ke tidak? Ada, tapi yang tak termasuklah. Sebab tu kena ingat bahawa di Mekah sahaja tuan-tuan, atau di Madinah, adanya abu, macam-macam abu. Ada abu dalam syurga, ada abu dalam neraka.
Abu dalam syurga misalnya Abu Bakar. Abu dalam neraka misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah tangan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi tuan-tuan, bukan kerana tempat itu menunjukkan bahawa mari Mekah ni kita kata bagus lalu. Tidak begitu tuan-tuan. Bukan syaratnya barang itu daripada Mekah. Tetapi syaratnya ialah dia mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan daripada Mekah. Tuan-tuan kena ingat bahawa ulama-ulama yang hebat-hebat ramainya adalah di luar daripada Mekah. Ulama hadis misalnya, ya, yang daripada Mekah ini hanyalah Mekah Madinah, itu Imam Malik rahimahullahu taala. Yang lain-lain boleh dikatakan hampir kesemuanya, ya, ataupun kebanyakannya adalah daripada luar. Bukhari daripada Bukhara, Muslim Naisabur, Abu Daudnya, Tirmizinya, itu luar daripada Makkah dan Madinah. Jadi tempat itu bukan satu perkara yang terlalu penting, sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan ilmu agama ini di merata dunia ini. Nah, asalnya betul di Makkah dan Madinah, tetapi selepas itu dia disebarkan dengan begitu meluas, dan ramai alim ulama yang lahir, yang hidup mereka, tumbuh mereka melalui pembelajaran ilmu agama. Tuan-tuan sedia maklum, Islam bertapak lama di Spanyol, Andalus, lebih kurang 900 tahun. Dan lahir ulama-ulama hebat daripada sana. Syatibi, Qurtubi itu Cordova sekarang ni. Syatibi sama juga. Kemudian ramai ulama-ulama lain yang lahir daripada bukan Arab. Baik. Jadi kalau ni kita nak kata Arab pun tak ada masalah, tetapi Arab itu yang mengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas jalan inilah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala lain, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Menunjukkan al-haq, yang mana yang datang itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil jalan yang lurus. Kemudian seterusnya yang keenam, sirat al-mun'am alaih, jalan yang diberi nikmat ke atas mereka. Kalau baca mun'im, iaitu orang beri nikmat. Sirat al-mun'am, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. من عباد الله المصطفين المخلصين الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Surah An-Nisa ayat 69. Jadi dalam ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah itu, ya, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Apabila kita minta dengan Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Allah sendiri menerangkan apa itu siratal mustaqim. Allah sendiri yang menerangkan apa itu siratal mustaqim, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang beri nikmat kepada mereka. Kalau kita ambil secara literal, zahir ayat itu, orang beri nikmat ni apa dia? Orang yang banyak duit, banyak harta, banyak kekuasaan, banyak semua sekali lebih dari sudut itu. Itulah kena ikut orang seperti itu. Tak. Dalam masalah tafsir, tuan-tuan, dipanggil ada satu tafsir yang paling utama, ialah tafsir bil ma'thur. Maknanya ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain, dan juga ayat Quran tafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asar-asar para sahabat dan seumpama. Itu panggil tafsir bil ma'thur.
Antara kitab tafsir masyhur dalam ini ialah iaitu tafsir At-Tabari. Kemudian Durrul Mansur oleh Imam As-Suyuti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan sendiri apa dia an'amta alaihim, orang-orang yang beri nikmat ke atas mereka, apa dia? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, nombor satu nabi-nabi, was-siddiqin, dan juga orang as-siddiqin. Kemudian syuhada, para syahid syuhada, was-salihin. Ini 4 golongan, nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. 4 golongan ni orang saleh. Itulah yang Allah sebutkan. Jadi bukan masalah kaya miskin. Masalahnya orang ni mengikut jalan 4 golongan ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kita ni tuan-tuan kalau nak ikut para nabi itu banyaklah ceritanya dan kemampuan kita barangkali kita terhad. Siddiqin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga syuhada. Ini jalan yang berat-berat belakalah. Tapi paling kurang kita tempatkan diri kita ini mengikut kepada golongan as-salihin, orang saleh. Saleh ni macam mana tuan-tuan? Yang paling mudahnya ialah orang ini mengikut perintah Allah, dan cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kira saleh. Paling rendah tu. Belum sampai tak syuhada, siddiqin, nabiyyin. Duduk situ insya-Allah itu sudah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji dan Allah beri jaminan dalam hal ini. Kemudian yang seterusnya, yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, 4 golongan tadi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kamu murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang yang sesat. Yang ke-7 ini tajannubu siratal maghdubi alaihim waddallin, menjauhi jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Dan Allah sebut 2 golongan ini, wahuma namuzajani minal bashar. Al-awwal arafa al-haqqa, arafa al-haqqa thumma adahu wa tankabu tariquhu. Golongan pertama ini dia tahu benda benar, al-maghdub ini tahu benda hak, tapi dia menentang, dia melampau, tidak ikut jalan itu. Sama ada bisababil hasad wal inad atau ittiba'ul hawa, ittiba'an lil hawa. Ittiba' lil hawa ini sama ada dia hasad kepada jalan benar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun degil dia, ataupun kerana ikut hawa nafsu. Wa ala ra'si hadha an-namudhaj al-yahud, iaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi, bagaimana tuan-tuan mereka golongan Yahudi ini? Iaitu Allah sebut dalam Quran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebut dalam Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Maknanya mereka tahu dah Nabi Muhammad ini sudah ada. Bahkan tuan-tuan, lebih menarik kalau kita baca surah hujung surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Nah, golongan yang berkasih sayangnya itu apa semua disebut sahabat Nabi ni sudah disebut juga di dalam Taurat, dan mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil. Ada dalam Taurat dan Injil. Maknanya tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, bahkan pengikut itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat dan Injil. Jadi yang maghdub bi alaihim ini golongan Yahudi tahu, tapi mereka menolak. Wal a'yadu billah. Semoga kita tidak digolongkan dalam golongan ini. Kemudian wasani fi'atud dalal, kumpulan-kumpulan sesat. Wala tuhsa hadhil fi'at, faminhum man adalla at-tariq falam yahtadi ila al-haqq, wa minhum man dhalla fil matahat al-afkar al-bashariyah, wa minhum man inharafa an manhajil haqq was-shawab. Kumpulan-kumpulan sesat ini ada yang sesat daripada jalan, yang tak jumpa jalan kepada kebenaran, satu. Kemudian ada yang sesat di dalam, kita katakan sesat ni di dalam padang yang luas. Pemikirannya baik tapi tuan-tuan tidak ikut kepada Al-Quran dan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terpening ataupun terpusing di dalam pemikiran ini, macam ahli falsafah yang melampau itu kan. Kemudian ada juga yang tidak ikut manhaj yang betul, inharafa an manhajil haqq, terselewing daripada manhaj yang benar. Yang tuan-tuan, manhaj yang benar ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Golongan yang terselewing daripada kebenaran ini tuan-tuan, antara lain sekarang ini ialah satu golongan yang kalau kita sebut liberalnya, liberal makna membebaskan fikiran nak memahami tentang teks Quran hadis sendiri, nak faham, itu satu perkara lah. Yang ini kita kata jelas lah mereka ni tak ngaji agama. Ada satu golongan lagi yang belajar agama tapi ada masalah. Maksud masalah ini iaitu mengambil mudah, iaitu hanya mengambil Al-Quran dan hadis. Kita nak ikut apa? Ini ikut Quran dan hadis. Nak ikut Quran dan hadis. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dia ada jawapan mudah. Tak nak ikut lah, nak ikut Quran hadis ya. Kita setujulah itu betul. Saya tak nak pakai mazhab, saya nak pakai Quran hadis. Itu juga asasnya betul. Tetapi selalunya ni di salah guna. Salah guna macam mana? Nak tinggalkan pandangan ulama. Saya tak nak ikut Syafi'i, tak nak ikut Maliki, tak nak ikut Hambali, tak nak ikut Abu Hanifah, semua sekali tak nak lah. Kerana nak ikut Quran hadis. Kita dah ada Quran hadis. Lalu tuan-tuan, kita tanya, ni soalan yang mudah sajalah, jawapan mudah. Syafi'i itu dia ikut siapa? Syafi'i itu dia ikut siapa? Kalau dia itu tak ikut Quran hadis, dia ikut siapa? Dia ikut Taurat Injil ke apa? Itu jawapan mudah lah. Saya tak nak ikut Syafi'i ni, kenapa? Kerana Syafi'i ikut Taurat Injil. Tak ada yang kata begitu. Syafi'i itu ikut Quran hadis. Jadi kalaulah demikian, maka yang kita pegang betul dah, ikut Quran hadis dah. Hanya kita sahaja datang peringkat baru ini, dan merasa seronok ataupun merasa terpesona dengan lawangan-lawangan ikut Quran Sunnah. Itu betul, kita tidak ada penafian tentang perkara tersebut. Cuma yang kita nak tanya ialah, bagaimana kamu faham Quran dan Sunnah? Nak faham Quran Sunnah ini, dia mesti ada orang yang menerangkan Quran dan Sunnah. Sebab dia Quran ini, Sunnah ini sebagai satu usul, asas,
yang perlu dihuraikan. Biasa Ustaz guna perkataan tentang Quran ini ialah dipanggil sumber mentah, ya, sumber mentah yang mesti dihuraikan. Kalau diberi mentah begitu, nak faham Quran gitu, sesat ramai manusia. Ustaz, mana boleh, takkan dengan Quran sesat. Tuan-tuan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Awal lagi dalam surah Al-Baqarah. Ramai manusia sesat dengan Quran. Macam mana? Yahdi bihi katsira. Yang dapat hidayah pun ramai, tetapi yang sesat pun ramai. Apa dia? Yang sesat ini yang dapat hidayah kerana Quran ialah kerana ikut Quran itu. Ikut panduan daripada Quran, ikut kefahaman daripada Quran. Itu dapat hidayah. Tetapi yang tidak ikut Quran tadi, kefahaman dia menyeleweng, maka itu dia kira sesat daripada Quran, tolak Quran, menyelewengkan Quran, maka itu dia kira tolak Quran. Maka tolak Quran tadi, dia sesat dengan sebab Quran juga. Jadi antara orang terima dan orang tak terima, antara orang kefahaman betul, kefahaman tak betul. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, manhaj ini, metod ataupun keadaan sangat-sangat penting, ya. Dan tuan-tuan, kalau semua orang nak melompat kepada Quran dan hadis, kalau kita katakan sekarang ni diikut mazhab itu kan dah bertindan, maksudnya Quran, hadis, kemudian ada mazhab. Dah melangkah kepada satu lagi baru sampai kepada kita. Jadi dah ada masuk orang lain. Baik kita ambil kepada Quran dan Sunnah. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Kalau kita melompat terus kepada Quran dan Sunnah, maknanya kita cuba faham sendiri. Ataupun kalau kita tidak cuba faham sendiri, itu kita terpaksa mengambil daripada ulama-ulama yang mana ulama tersebut menghuraikan untuk kita. Gitu kan? Mesti gitulah. Sama ada kita cuba faham sendiri, ataupun kita mengambil daripada ulama-ulama yang kita rasa cenderung kepada pandangannya. Tak kira lah ulama-ulama yang zaman sekarang apa semua yang menghuraikan untuk kita, maka kita pegang. Maka tuan-tuan, sekarang jadi timbul persoalan. Kalau kita cuba faham sendiri, soalannya kita siapa? Siapa yang mengiktiraf kita layak untuk faham Quran hadis? Kita ni ngapa Quran kah? Satu. Ngapa alhamdulillah, misalnya tak. Hadis habis ke tak? Ngapa ke hadis 40 tu? Apa Ustaz? Contoh tak? Ngapal. Okey, berapa kita hadis tu habis belaka ke? Kalau habis tu habis baca ke? Dengan syarah-syarahnya sekali tu ambil ke tidak? Oh, banyak tuan-tuan dia punya tingkat ni. Dan untuk pengetahuan kita belaka, ini hakikat tak dapat nak tolak, bahawa Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanbali, keempat-empat ini adalah ulama-ulama yang khatam semua. Khatam semua. Quran itu khatam, hadis itu khatam semua sekali. Tahu tentang ilalnya, tahu tentang rijalnya, tahu tentang mustalahatnya, apa semua sekali tahulah kau. Kita ni bincang sikit dah kena rujuk dulu ni. Dia tak dalam kepala dia belaka. Itu orang yang kita ikut sekarang dalam masalah mazhab. Tak kira mazhab mana-mana, kita katakan okey, tak ada masalah. Cuma pegangan setempat kita ini mazhab Syafi'i. Okey, kalau kita kata boleh faham sendiri, maknanya kita telah meletakkan diri seperti mana mereka itu mujtahid mutlak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Maka kalau kita kata begitu, kita mujtahid mutlak. Tentulah nak kata begitu tu kena adalah orang yang iktiraf kita dulu. Kalau kita seorang kata tu, maknanya kita tak betul lah, kerana mengiktiraf diri kita sendiri. Satu. Yang kedua ialah,
Kalaulah kita meletakkan diri kita ini faham Quran Sunnah, tapi kita mengambil daripada ulama lain. Contohnya kita ambil daripada ulama-ulama semasa sekarang, kita kata yang berdasarkan sunnah lah. Kalau kita kata gitu tuan-tuan, maksudnya ialah kita menjadikan mereka ini satu mazhab. Seumpama ustaz menjadikan imam-imam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i menjadi imam yang bantu kita memahami ayat Quran. Cuma ada satu mazhab yang telah dites, yang telah dibuktikan kemampuannya untuk berada dalam mainstream ini, bertahan sejak daripada 1000 tahun lebih sampai ke hari ini. Bila kita ambilnya daripada seorang ulama lain dengan pegangan ini, maka kita telah menjadikan itu mazhab. Tapi nampaknya bukan mazhab. Maksudnya dia tidak ada satu kaedah yang kukuh. Sebab ulama-ulama mazhab 4 ini tuan-tuan, dia ada usul fiqhnya, usulul hadisnya, kaedah-kaedah untuk memahami itu. Kaedah-kaedah, usul tafsir, usulul fiqh, usul al-hadis, ada belaka tuan-tuan. Jadi kalau kita hanya menjemput mana, kalau kita ambil daripada ulama ini, kita menjadikan ia sebagai satu mazhab juga sebenarnya. Secara hakikatnya gitu. Walaupun kita nafikan, bukan mazhab. Walaupun kita nafikan, hakikat kita ikut. Tetapi itu tak ada satu kaedah yang kukuh. Ilmu usulnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, mustalahnya, apa semua itu tidak kukuh. Sedangkan yang ini sudah ada kukuh daripada Imam Syafi'i, kemudian datang ulama-ulama memperkukuhkan mazhab, perkuatkan pelbagai ilmu, tolong mentarjihkan lagi semua sekali. Ada lengkap. Yang ini tak ada. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, di antara dua ini, pada hakikatnya dua-dua sebenarnya mazhab. Yang sebut mazhab Syafi'i mazhab juga. Yang kata ambil daripada ulama-ulama ini mazhab juga. Cuma dia tak nak ngaku je. Tak nak mengaku saja. Tapi hakikat dia mazhab. Baik, antara dua ini mana lebih kuat? Tentulah yang ini lebih kuat. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia ada satu ilmu yang lengkap. Datang ulama lepas ini melengkap, datang ulama ini melengkapkan lagi, memperkukuhkan lagi. Ini kita tidak, kita hanya ambil Quran, hadis, ambil pandangan ulama. Nampaknya kita tak ada kaedah. Dan pendalilan kita buat itu sangat-sangat lemah. Kerana kita orang panggil jemput situ, jemput sini, ambil sini, ambil sini. Kalau begitu tuan-tuan, nampaknya kaedah itu tak betul. Inilah kita panggil tuan-tuan. Dalam Quran sebut dengan jelas apabila dia sebut tentang kitab. Tuan-tuan carilah ayat mana pun boleh kata keseluruhan. Bila sebut tentang kitab, ada orang yang menerima kitab tersebut. Satu. Yang kedua, dia ada manhaj, kaedahnya. Kitab mesti kait dengan orang. Alhamdulillahillazi anzala alaikal kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab. Makna kitab itu mesti ada orang yang menerimanya. Satu, kitab dan orangnya. Yang ketiga kita kata ada manhaj. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kami turunkan kepada kamu, kepada kitab kepada kamu. Kitab kepada orang dan manhaj. Manhaj. Kalau tidak ada manhaj ini tuan-tuan, dia akan jadi seperti mana golongan liberal sekarang. Liberal ni tuan-tuan, kalau kita tanya, dulu liberal dia kata tak, dia tak ikut Quran, dia pakai kepala otak dia sajalah. Zaman sekarang liberal pun pandai, sebab dia nak, liberal ini maksud dia nak masuk dalam kalangan agama. Maka dengan sebab itu dia kata tak, kami menggunakan ataupun berpandu Quran hadis juga. Dia pun berpandu Quran hadis juga tuan-tuan. Kalau berdebat pun dia akan kata kami pakai Quran. Tapi dia punya cara dia lah, manhaj tak ada. Quran ada, kemudian yang memahami Quran itu ada, tapi manhaj tak betul. Quran ada, kemudian tak faham satu kau lah. Tak faham, dalil-dalil tak faham. Kemudian manhaj salah lagi lah teruknya.
Jadi maknanya syarat untuk orang itu memahami dalil itu dia mesti 3. Ada kitab, Quran tadi, ataupun ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Kemudian orang yang memahami dalil tersebut, nombor 2. Dan nombor 3 ialah manhaj. Kalau manhaj itu betul, insya-Allah betul lah dia punya kefahaman. Kalau manhaj tak betul, maka tak betul lah kefahaman tersebut. Jadi wallahu taala alam, insya-Allah kita menyambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.